Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anwar Ibrahim telah tuduh Muhyiddin Yassin curi 600 bilion duit rakyat. Mengikut Anwar, duit ini dicuri semasa lockdown 6 bulan. Jadi lebih kurang 100 bilion sebulan. Atau 600 bilion dalam masa 6 bulan, Muhyiddin telah curi. Dan Anwar berkata duit ni dicuri melalui projek Jana Wibawa. Projek Jana Wibawa ni ialah projek Tengku Zafrul. Semasa dia Menteri Kewangan dan semasa lockdown, ramai kontraktor-kontraktor Bumiputera yang menghadapi masalah kewangan dan kemungkinan akan bankrupt. Jadi Tengku Zafrul mencadang satu skim di mana kerajaan akan beri kontrak kepada kontraktor-kontraktor Bumiputera secara runding terus, direct negotiation, tak perlu tender. Dan kontrak yang kerajaan beri kepada mereka ni berhasrat membantu mereka dalam masa lockdown, dalam masa COVID, di mana semua syarikat menghadapi masalah kewangan. Jadi untuk menyelamatkan kontraktor-kontraktor Bumiputera ini, kerajaan akan beri kontrak kepada mereka secara runding terus untuk menentukannya mereka terus boleh bergiat dan tidak akan tutup ataupun bankrupt. Jadi projek ini yang dicadangkan oleh Tengku Zafrul, Menteri Kewangan, dihantar kepada Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri semasa itu, untuk kelulusan. Muhyiddin tendang balik dia punya projek ini kepada Tengku Zafrul. Dia beritahu Tengku Zafrul suruh biar Kementerian Kewangan yang uruskan. Dan biar Kementerian Kewangan bawa kepada Kabinet untuk kelulusan Kabinet. Ringkas cerita, Muhyiddin tak mau terlibat. Dia nak suruh Kementerian Kewangan mengendalikan dan Kabinet yang lulus atau tak lulus. Bergantung kepada Kabinet. Jadi senarai kontraktor-kontraktor Bumiputera yang dihantar ke Muhyiddin tu dihantar balik. Tetapi senarai itu tidak diguna. Kementerian Kewangan semak balik senarai itu dan keluarkan senarai baru. A new list of contractors. Dan senarai baru inilah list nombor 2 yang dihantar kepada Kabinet untuk kelulusan Kabinet. Dan Kabinet telah luluskan senarai itu, nama-nama kontraktor yang di atas senarai itu untuk dibantu dengan diberi kontrak runding terus. Jadi Anwar kata Muhyiddin yang luluskan ni. Padahal Muhyiddin tidak terlibat. Dan dia katakan Muhyiddin telah minta komisen daripada semua kontraktor itu dan sebanyak 600 bilion Muhyiddin telah belanja. Tapi kontrak-kontrak tu tak sampai berapa juta saja. Dan akhirnya Muhyiddin ditangkap dan dicharge untuk jumlah 200 juta. Bukan 600 bilion, 200 juta. Jadi, apa yang Anwar cakap semua bohong. Semua tak kena. Bukan 600 bilion. 200 juta sahaja. Itu pun mereka tak boleh buktikan yang Muhyiddin yang minta duit tu. Sebab Muhyiddin tidak terlibat dalam Jana Wibawa. Bukan Muhyiddin yang luluskan kontrak-kontrak tu. Yang luluskan kontrak tu ialah Kabinet. Dan senarai kontraktor-kontraktor yang dicadang untuk diluluskan disediakan oleh Menteri Kewangan Tengku Zafrul. Jadi ini di antara Tengku Zafrul, pengerusi Persatuan Kontraktor Bumiputera Azman Yusof. Dia yang mencadangkan nama bersama dengan Tengku Zafrul.
So, Muhyiddin tak terlibat langsung untuk shortlist atau untuk menentukan kontraktor yang mana yang akan terima kontrak. Muhyiddin tidak membuat keputusan apa-apa pun. Ini keputusan di antara Tengku Zafrul dan Azman Yusof, pengerusi Persatuan Kontraktor Bumiputera. Dua ekor ni lah yang terlibat dengan menyediakan senarai, dan itu pun bukan senarai yang pertama, senarai yang kedua. Yang pertama yang dihantar ke Muhyiddin tu tidak diguna. Dia orang sediakan senarai baru, senarai yang kedua, dan inilah yang dibawa ke kabinet untuk kelulusan kabinet. Jadi bermaknanya Muhyiddin tak tahu menau pun kontraktor yang mana yang dapat kontrak. Dan dikatakan semua kontraktor ni telah menderma kepada Parti Pribumi Bersatu. Tapi bukan atas desakan Muhyiddin atau pengetahuan Muhyiddin. Dia tak tahu pun, dia tak tahu siapa kontraktor yang dapat kontrak gitu. Jadi siapa yang urus supaya kontraktor-kontraktor ni menderma dana pilihan raya ataupun dana politik kepada Parti Pribumi Bersatu? Tak sebut. Tapi Muhyiddin yang disalahkan, Muhyiddin yang ditangkap, Muhyiddin yang di-charge. So sekarang ni nampaknya kes tu tak lekat. Dan apabila perkara ni dibawa ke mahkamah, apabila Muhyiddin dihadapkan ke mahkamah, hakim tengok benda ni, hakim kata mana ada kes. Bukti tak ada. Yang kata Muhyiddin terlibat, mana bukti Muhyiddin terlibat? Kata Muhyiddin yang minta duit, mana ada bukti Muhyiddin yang minta duit? Tak ada. Jadi bermaknanya isu jana wibawa ni lebih kurang 200 juta dikatakan yang telah derma. Muhyiddin tak terlibat langsung di dalam isu ini. Jadi hakim pun tendang keluar kes. Jadi bila hakim tendang keluar kes, bermaknanya charge tu cacat. Dan tuduhan tu palsu. Jadi Anwar sudah malu. Sebab Anwar yang bangkitkan isu jana wibawa ni. Anwar yang tuduh Muhyiddin curi 600 bilion dalam masa 6 bulan semasa lockdown. 600 bilion dalam 6 bulan Muhyiddin curi. Ini tuduhan Anwar. Sekarang ni bukan saja dia tak charge Muhyiddin untuk 600 bilion. Dia charge Muhyiddin untuk lebih kurang 300 juta sahaja. Itu pun bukan semua jana wibawa. Dikatakan 120 juta tu dari Syed Mokhtar Al-Bukhari. Dan tak sampai 200 juta tu dari jana wibawa. Bukan 600 bilion. Dan hakim pun kata Muhyiddin tak terlibat. Tak ada bukti yang Muhyiddin terlibat. Yang Muhyiddin yang minta duit tu. Yang Muhyiddin yang negotiate duit tu. Ataupun tak ada bukti yang Muhyiddin yang memberi kontrak kepada mereka. Oleh kerana Tengku Zafrul dengan Persatuan Kontraktor, pengurusi Persatuan Kontraktor Bumiputera, mereka dua orang yang menentukan siapa yang akan dapat kontrak. So kalau adalah satu jenayah telah dilakukan, maka pengurusi Persatuan Kontraktor Bumiputera dan Menteri Kewangan semasa itu, Tengku Zafrul lah, mereka dua orang yang sepatut ditangkap dan di-charge. Bukan Muhyiddin. Dan yang luluskan kabinet. Jadi semua ahli kabinet sepatutnya juga ditangkap dan di-charge. Termasuk ramai orang UMNO duduk dalam kabinet. So benda ni dah jadi kecoh. Bermaknanya Anwar sudah malu. Anwar buat tuduhan tidak berasas. Dan tuduhan Anwar ni hakim pun kata tuduhan palsu ataupun tuduhan tidak berasas. Jadi Anwar telah arah SPRM macam mana pun kena cari kes terhadap Muhyiddin. By hook or by crook, Muhyiddin perlu ditangkap dan di-charge, dan charge tu kena lekat. Bukan macam charge pertama tu, di mana mahkamah ataupun hakim tendang keluar charge. Sebab tu, baru ni mereka serbu. Mereka raid pejabat peguam Muhyiddin, dan mereka nak cuba, kalau boleh, mereka nak cari
apa yang ada di dalam pejabat yang boleh maknanya link Muhyiddin ataupun implicate Muhyiddin di dalam satu jenayah. Jadi mereka pergi itu kononnya nak carilah bukti atas kes tertentu, tapi mereka nak ambil semua file-file yang terlibat dengan kes Muhyiddin, tapi lawyer tak bagi. Sebab kalau tak terlibat dengan kes Muhyiddin, maka mereka tak boleh sentuh file-file tersebut. Jadi lawyer tegas, dia orang tak boleh nak ambil atau tak boleh nak sentuh file yang melibatkan kes Muhyiddin. Jadi yang dia orang ambil ini file-file tu, kononnya dia orang duk siasat lawyer tu. Dia kata lawyer tu terlibat dengan money laundering, kononnya. Jadi alasan pergi ke pejabat lawyer, pejabat peguam untuk nak serbu dan rampas file ialah atas kes kesalahan lawyer tu. Lawyer tu dikatakan terlibat dengan money laundering. Dan dengan alasan tu mereka nak ambil semua file, termasuk file kes Muhyiddin, tapi tak berjaya. Jadi sampai sekarang ni mereka belum lagi boleh mendapat apa-apa bukti, file ke dokumen yang boleh mengaitkan, yang boleh implicate Muhyiddin dengan rasuah, kelakuan rasuah atau jenayah rasuah. Jadi Anwar ni mengamuk lah. Anwar is not happy. Dia kata SPRM perlu, macam mana pun, perlu kaitkan Muhyiddin dengan kes rasuah sebab Anwar dah buka mulut. Dia dah tuduh Muhyiddin terlibat rasuah sebanyak 600 bilion. Jadi kalau SPRM tidak boleh membuat kes terhadap Muhyiddin, maka Anwar akan malu. Tuduhan terhadap Muhyiddin akan dibuktikan ini tuduhan fitnah dan tidak benar dan tidak berasas. So nampaknya satu lagi kes di mana Anwar membuat tuduhan palsu ataupun membuat fitnah kepada musuh politik dia, dan akhirnya dibukti yang Anwar ni bohong. Assalamualaikum. Salam sejahtera.